Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih di atas ruang dan peluang yang diberikan ini untuk sama-sama dapat kita bercerita sedikit tentang dengan persaraan saya yang berakhir pada 13 hari bulan April 2020. Kepada semua rakan-rakan pengetua, rakan-rakan guru besar, rakan-rakan guru serta AKP yang berada di sekolah, saya ucapkan selamat melaksanakan tanggungjawab walaupun kita dalam bencana yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Namun kita tetap melaksanakan tanggungjawab serta peranan kita sebagai seorang pendidik yang berada juga di barisan hadapan bagi menjadikan murid-murid kita terus berjaya dalam pendidikan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak lupa juga saya ucapkan jaga keselamatan diri, jaga kesihatan diri, dan jangan lupa bila bergerak daripada rumah, daripada sekolah, pastikan kita memakai mask. Dan juga bila berada di mana-mana juga, misalnya dalam bank ataupun di luar bank, ingat jarak 1 meter daripada rakan yang lain. Kemudian kita juga amat mengharapkan supaya rakan-rakan sentiasa jaga kebersihan tangan. Jangan sampai kita memegang benda-benda yang hari-hari kita sentuh tetapi kita tidak tahu dia ada virus ataupun ada kuman. Kita perlu bersihkan tangan kita dengan pembersih yang disediakan. Dan kita telah pun bekalkan ini kepada sekolah-sekolah seperti mana yang diharapkan oleh kerajaan harus diberikan kepada sekolah-sekolah. Dan ianya telah pun selesai dan kita harapkan ianya digunakan untuk kita di sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sepanjang saya berada di Kota Merudu yang bermula pada 9 hari bulan Mac tahun 2017, memulakan tugas sebagai pegawai pendidikan daerah Kota Merudu, yang mana sebelum ini saya bertugas sebagai penolong kanan pentadbiran di SMK Abdul Rahim 2 Kudat. Sepanjang saya berada di Kota Merudu, saya amat-amat terhutang budi, amat-amat berterima kasih kepada semua rakan-rakan guru kita, terutama pengetua, guru besar, rakan-rakan cikgu serta AKP yang ada di sekolah, kerana memberikan kerjasama yang sebaik-baiknya kepada saya dalam melaksanakan tugas sebagai mengetuai rakan-rakan di daerah Kota Merudu. Tuan-tuan dan puan-puan, kerja-kerja kita sebagai pendidik, yang pertamanya sebagai pemimpin di sekolah, sebagai pengurus sekolah, sebagai pentadbir sekolah, yang mana kita merujuk kepada 2 perkara bagi standard 1, standard 2 dalam SKPM. Sementara penolong-penolong kanan merujuk kepada standard 3, penolong kanan pentadbiran ataupun kurikulum, penolong kanan HEM, penolong kanan co-kurikulum, dan standard yang keempat kita merujuk kepada hasil kerja-kerja yang perlu kita laksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan seterusnya bagi standard kelima, memastikan kerja-kerja yang kita buat dalam standard 4 akan ada hasilnya, akan ada pulangannya kepada terutama murid-murid kita mencapai kejayaan mereka dalam persekolahan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengulang kepada rakan-rakan pengetua guru besar kepada perkara standard 1, standard 2. Sebagai seorang guru besar, sebagai seorang pengetua, kepimpinan seorang pengetua, seorang guru besar adalah amat penting, dan ianya menjadi contoh dan teladan kepada rakan-rakan guru kita. Sekiranya kita memimpin sekolah kita, memimpin organisasi kita dengan begitu baik, maka
barisan rakan-rakan kita yang ada di bawah kepimpinan kita akan merasai nikmat serta kejayaan yang dicapai di sekolah kita. Sebaliknya, jika kepimpinan kita, jika pengurusan kita dan pentadbiran kita tidak mencapai apa yang diharapkan, ianya terasa panas ya bagi rakan-rakan kita yang berada di bahagian bawah kepimpinan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pengetua, sebagai guru besar, maka harus memastikan kepimpinan kita berada di landasan yang betul, dan kita harus menunjukkan contoh yang paling baik untuk membolehkan mereka mengikuti teladan contoh yang baik melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja mereka. Dan selain daripada itu, ianya juga menjadikan satu idola, menjadi satu ikutan, menjadi satu aura kepada rakan-rakan guru kita dalam melaksanakan kejayaan. Sebab mereka melihat hari-hari kitalah pemimpin yang mereka harapkan, kitalah pemimpin yang mereka sanjung, kitalah pemimpin yang menjadi contoh dan teladan kepada mereka. Sebab kita bertindak sebagai pengurus, sebagai pemimpin, sebagai pentadbir, sebagai pembimbing, sebagai fasilitator, dan juga sebagai pemudah cara segala urusan kerja yang ada di sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kaitkan terus kepada urusan-urusan yang dipegang oleh penolong kanan kita, penolong kanan pentadbiran, penolong kanan HEM, penolong kanan co-curriculum. Kita mengharapkan 3 penolong kanan ini dapat melaksanakan tugas dan kerja mereka mengikut bidang masing-masing. Dengan pelaksanaan kerja yang mengikut sistem, mengikut peraturan, mengikut senarai tugas yang telah ditetapkan, insya-Allah ianya akan mencapai kejayaan. Contohnya, kalau penolong kanan kurikulum sekiranya ianya dapat dijaga dengan baik, penolong kanan pentadbiran memastikan supaya melaksanakan mesyuarat sekolah yang bersangkutan dengan kurikulum, yang bersangkutan dengan pengajaran dan pembelajaran. Kemudian menganalisis segala perkara-perkara yang perlu dibincangkan dalam mesyuarat, dan di situlah digunakan sebagai wadah perbincangan dan sekaligus mengaitkan dengan PLC yang bersangkutan dengan kerja-kerja di sekolah. Sudah tentu ianya akan memberikan satu pulangan yang baik. Tapi andainya mesyuarat ini tidak dapat dilaksanakan, pengurusan file yang bersangkutan dengannya tidak wujud, maka ianya akan tidak menghasilkan seperti mana yang kita harapkan. Jadi penolong kanan pentadbiran atau penolong kanan kurikulum ada bertanggungjawab memastikan perkara kedua yang bersangkutan dengan pengurusan masa, yang bersangkutan dengan jadual pengajaran dan pembelajaran. Dan ada berapa perkara yang bersangkutan dengan jadual pengajaran ini. Yang pertama, jadual indu. Yang kedua, jadual kelas. Yang ketiga, jadual persendirian. Kemudian jadual ganti dan lain-lain lagi. Sekiranya pengurusan masa ini tidak dapat diurus dengan baik, misalnya bersangkutan dengan pengurusan masa tukar ganti guru, ataupun ada guru-guru kita yang terpaksa meninggalkan tugas karena mereka kurang sehat ataupun mereka bekerja di luar masa, maka pengurusan masa jadual ganti perlu diuruskan dengan baik. Andainya ini tidak dapat dibuat dengan baik, tidak diuruskan dengan baik, maka tidak adalah pengganti guru yang masuk ke dalam bilik darjah, yang akhirnya pengajaran dan pembelajaran dan murid-murid kita tidak menerima apa-apa pembelajaran pada hari itu, dan kesannya ialah kepada peperiksaan. Dan ini perlu diingat bahawa jadual waktu mesti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kekurangan masa merupakan sesuatu yang menjadi lompang kepada pengajaran dan pembelajaran. Sebab pelajar-pelajar kita haruslah menerima masa sepenuhnya seperti mana yang diharapkan. Sekiranya mereka tidak menerima masa sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran, maka berlakulah kelompangan-kelompangan dalam pembelajaran itu, yang akhirnya memberi kesan kepada peperiksaan, dan peperiksaan pula hasilnya kita tidak dapat melihat keputusan yang baik yang dapat dicapai oleh pelajar dan juga oleh sekolah yang berkenaan. Jadi kita harapkan pengurusan jadual waktu dapat dibuat dengan baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, sebagai contoh saya ambil tadi penolong kurikulum. Perkara yang ketiga yang bersangkutan dengan pemeriksaan kerja murid. Bila kita memeriksa kerja murid, maka kita periksalah dengan teliti. Kita periksalah dengan sehabis baik kerja kita. Bila kita periksa dengan baik, dengan memberikan pujian, dengan memberikan motivasi kepada anak-anak yang menyediakan kerja ini,
maka mereka akan terpikat dan mereka akan melaksanakan kerja mereka dengan baik. Yang akhirnya mereka bersungguh-sungguh dengan kerja yang diberikan oleh guru. Dan kita harapkan ia juga diperiksa, bukan saja diperiksa oleh guru yang berkenaan, yang bertanggungjawab, malah diperiksa oleh penolong kanan dan juga pengetua ataupun guru besar. Sekiranya pemeriksaan ini dibuat, ianya dapat dikesan kekurangan dan kelemahan yang berlaku dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan perkara yang seterusnya perlu ditengok oleh penolong kanan sebagai perkara yang sangat penting, iaitu berkaitan dengan pemantauan dan pencerapan kepada guru. Sebab pencerapan dan pemantauan kepada guru ini merupakan perkara yang sangat penting untuk melihat kekuatan dan kekurangan guru-guru kita. Andainya ini tidak dapat dilaksanakan, maka kita tidak dapat melihat sejauh manakah kekuatan dalam hal-hal pengajaran dan pembelajaran kepada guru-guru kita. Tapi andainya ini dapat dilaksanakan, dapat dibuat dengan baik, ianya kita dapat membantu guru-guru kita. Andainya guru-guru ini cemerlang, maka ia menjadi contoh dan teladan kepada rakan-rakan. Andainya guru ini mempunyai kelemahan dan kekurangan, maka disitulah masanya dan ketikanya kita membimbing dan memberi tambahan pengetahuan kepada mereka dengan menganjurkan kursus-kursus bimbingan kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu juga perlu dilihat pengurusan kepada panitia mata pelajaran. Penolong kanan perlu melihat ini. Pengurusan panitia mata pelajaran sangat penting. Andainya pengurusan panitia mata pelajaran ini tidak diuruskan dengan baik, ianya juga akan mencacatkan pengurusan kurikulum di peringkat sekolah dan sekaligus ianya juga memberi kesan kepada peperiksaan. Sebab contohnya, seorang guru yang baru sekiranya tidak mendapat bimbingan yang baik daripada guru yang lama, ianya tidak dapat mengajar dengan sebaiknya. Kita tidak boleh beranggapan guru yang baru itu lebih bagus atau lebih banyak pengalaman sebab mereka baru sampai ke bilik darjah. Andainya mereka tidak mendapat sokongan dan tidak mendapat bimbingan, tidak mendapat contoh dan teladan daripada guru-guru yang lama, ianya memberi impak dan kesan yang kurang baik kepada murid-murid kita. Inilah contoh yang saya katakan tadi, dan kita harapkan rakan-rakan penolong kanan kita dapat memainkan peranan, terutamanya penolong kanan kurikulum. Sebab kurikulum ini merupakan bisnis utama kita dalam pendidikan, terutamanya di daerah Kota Marudu, daerah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak kurang juga penolong kanan HEM. HEM ini adalah memperkuatkan pembangunan sasya kepada murid-murid kita. Andainya sasya tidak dapat dijaga, tidak dapat dikawal, tidak dapat diberikan sesuatu perhatian yang serius, ia juga memberi kesan kepada pengajaran dan pembelajaran. Akhirnya murid-murid kita tidak berjaya sebab menghadapi masalah disiplin. Kita perlu memikirkan masalah-masalah yang mendatang. Misalnya masalah-masalah yang bersangkutan dengan dadah, masalah-masalah dengan pengaruh-pengaruh luar, di mana ramai pelajar-pelajar kita yang tidak berjaya, yang berada di luar. Mereka-mereka ini mencari mangsa, mereka ini mencari peluang dan rakan-rakan untuk menjadi rakan kongsi mereka, membuat perkara-perkara yang tidak baik. Jadi kita harapkan pembangunan sasya yang diketuai oleh penolong kanan ahli wal murid dapat memainkan peran yang penting. Dan begitu juga dengan penolong kanan Kokom. Kokom ini satu perkara yang memang sangat diminati, di mana kita tahu setiap sekolah ada kekuatan dari segi kurikulum, terutama yang bersangkutan dengan sukan. Maka penolong kanan kurikulum adalah bertanggungjawab untuk membolehkan sekolah kita bangun, sebab ianya memberikan satu motivasi kepada warga sekolah. Andainya kejayaan-kejayaan, terutama yang dalam bidang sukan, dapat dicapai dengan baik. Dengan bilangan emas yang dapat dicapai oleh pihak sekolah, ianya memberikan perangsang kekuatan kepada warga sekolah pada keseluruhannya. Bukan saja dalam bidang sukan, tetapi juga dalam bidang akademik. Jadi kita harapkan penolong kanan kurikulum dapat memainkan peranannya dengan bersungguh-sungguh. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan PGB, kita mengharapkan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi memberikan keutamaan, dan dalam perkara-perkara bersangkutan dengan pengajaran dan pembelajaran yang memang merupakan perkara yang sangat penting, maka kita perlu berikan perhatian yang serius. Saya sudah katakan tadi di awal-awal lagi, saya merujuk kepada standard quality pendidikan, yaitu SPKS, di mana perkara yang bersangkutan dengan pengajaran dan pembelajaran perlu diberikan perhatian. Sebab kita akan menengok
hasilnya nanti, kalau sekiranya pengajaran dan pembelajaran yang dapat diberikan perhatian, ya, ianya akan memberi kesan yang besar kepada hasil. Andainya kurang perhatian, ianya tidak memberikan kesan yang besar kepada keputusan peperiksaan kita. Jadi peranan guru usaha, peranan pengetua perlu dimainkan dengan bersungguh-sungguh. Jadi inilah, ya, sebagai ingatan, ya, dengan ketiadaannya saya lagi sebagai pegawai pendidikan daerah di Kota Murudu, saya amat-amat mengharapkan perkara ini diberikan perhatian. Sebab di awal-awal lagi saya memulakan tugas sebagai pegawai pendidikan di daerah Kota Murudu, inilah yang selalu saya perkatakan kepada rakan-rakan, terutamanya penolong-penolong pegawai, ya, timbalan pegawai dan juga pegawai-pegawai SIC, SIP, ya, supaya akademik ini diberikan perhatian yang serius. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pemimpin sekolah, ya, sebagai pemimpin sekolah adalah orang pertama sekali yang menerima bahang kepanasannya. Andainya sekolah itu berjaya, maka ketualah yang menjadi sebut-sebut dan sentiasa diingat-ingat dan dipuja-puja oleh, ya, rakan-rakan cikgu serta warga sekolah pada keseluruhannya. Tapi andainya sekolah itu tidak mencapai apa yang diharapkan, maka, ya, kita tidak mau mendengar cemuan, kita tidak mau mendengar cacian, dan kita tidak mau mendengar hinaan dan sebagainya. Tapi apa yang kita mau dengar ialah kebaikan-kebaikan. Jadi kita harus beringat bahawa perkara ini sebenarnya, ya, perlu kita rancang daripada sekarang. Kita tidak mahu perkara ini bila sudah kita tinggalkan sekolah, ya, rakan-rakan kita ada yang menyatakan bahawa ada, ya, peninggalan begini-begini yang kurang begitu baik. Jadi kita harapkan rakan-rakan sedar bahawa sekolah adalah merupakan tanggungjawab utama guru usaha, terutama yang bersangkutan dengan keputusan peperiksaan akademik. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, ya, sepanjang saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya, di daerah Kota Murudu ini, saya memang tidak jemu-jemu, selalu mengingatkan, ya, perkara-perkara, ya, yang bersangkutan terutamanya dengan akademik ini, ya, supaya rakan-rakan guru besar, ya, tidak terlupa. Dan beberapa usaha telah kita laksanakan. Misalnya untuk sekolah rendah, kita sentiasa mengadakan selia bantu, di mana rakan-rakan di bahagian akademik yang dibantu oleh pegawai-pegawai SIC dan begitu juga di SIP datang ke sekolah. Boleh dikatakan mereka ini tidak punya masa untuk rehat. Mereka sentiasa berada, ya, bersama-sama dengan guru besar di sekolah-sekolah, dengan harapan, ya, rakan-rakan guru besar, ya, sentiasa, ya, mendapat bantuan, ya. Tidak hanya guru besar sendiri berdepan dengan rakan-rakan cikgu, tetapi juga pegawai-pegawai SIC yang mereka ini memang dilatih, yang mereka ini memang pakar untuk membolehkan supaya subjek ataupun mata pelajaran yang dijaga oleh guru-guru, ya, apa kekurangan dan kelemahannya, ianya dapat dibantu terus. Tidak lagi menunggu masa dan ruang, tetapi andainya ada kekurangan, andainya ada kelemahan, rakan-rakan pegawai SIC kita dapat menolong dan membantunya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita amat-amat mengharapkan PGB semuanya, ya, dapat melaksanakan tugas, ya, terutamanya selepas saja, ya, kita menghadapi bencana ini. InsyaAllah mudah-mudahan, ya, ianya akan reda dan akan pulih seperti biasa. Ya, kita akan melaksanakan program latih tubi. Ya, latih tubi ini salah satu program yang kita rancang untuk membolehkan PPD Kota Murudu, sekolah-sekolah di dalam daerah Kota Murudu, terutama sekolah rendah yang akan murid-muridnya menghadapi UPSR pada bulan September nanti, akan, ya, cukup bersedia dan sekurang-kurangnya kita dapat meningkatkan prestasi daripada 52% kepada 60%. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pernah saya menyatakan bahawa saya amat merasakan duka cita sebab pada ketika majlis penyampaian anugerah Mekar di Kota Kinabalu, di mana pada ketika itu, ya, daerah-daerah yang berjaya, ya, diberikan anugerah. Tapi saya begitu rasa, ya, kurang sedap sebab bila melihat kawan yang berjaya tetapi Kota Murudu tidak menerima sebarang apa anugerah pun. Inilah yang pernah saya katakan. Kali ini kita akan cuba berjuang dengan sesungguhnya
dengan pencapaian 52%, ya, kita harapkan pada tahun 2020 ini kita akan mencapai 60% lebih. Kita harapkan rakan-rakan guru besar, ya, sentiasa ya berusaha, jangan putus asa. Walaupun bahan-bahan yang kita bekalkan kepada tuan-tuan tidak mencukupi, ataupun tuan-tuan telah pun menyediakan ya bahan bantu yang lain, teruskan saja. Yang penting usaha untuk ya mencapai kejayaan, mencapai kecemerlangan UPSR itu ya dapat diusahakan mulai daripada sekarang. Kita harapkan tuan-tuan dan puan-puan jangan berputus asa, jangan memikirkan ya kekurangan kelemahan apa yang ada, tapi kita berusaha dengan sesungguhnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang saya berada di daerah Kota Merudu ini memang banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak yang rasanya tidak memuaskan hati tuan-tuan, ya. Mungkin atas kesilapan saya ataupun mungkin kekurangan yang ada pada saya. Saya amat-amat berharap ya segala kekurangan itu memang pada saya, ya. Saya tidak memang sengajakan. Mungkin itulah ya Tuhan kurniakan kepada saya kekurangan yang ada. Jadi saya sedia meminta maaf ya daripada tuan-tuan. Insyaallah ya, sekiranya tuan-tuan sedar kekurangan saya, maka usahakanlah untuk membetulkan keadaan di peringkat sekolah. Ya, sesungguhnya dengan usaha tuan guru besar, dengan usahanya tuan pengetua, ya sekolah tuan-tuan akan tetap berjaya. Ya, saya seperti saya katakan tadi adalah manusia biasa yang tidak lari daripada buat kesilapan, dan banyak memang betul saya sedar kekurangan saya, dan saya harapkan ya tuan-tuan ya teruskan usaha, teruskan perjuangan untuk memulihkan sekolah tuan-tuan akan terus berjaya nanti. Dan banyak lagi perkara-perkara yang di hadapan kita yang menunggu untuk kita selesaikan. Misalnya sekolah EXA, sekolah ya PAK 21, KEBAT dan lain-lain, yang perlu kita sedar bahwa semua perkara-perkara yang ada agenda Kementerian Pendidikan Malaysia yang perlu kita laksanakan dengan sebaiknya. Ya, tuan-tuan jangan berputus asa, jangan rasanya macam ya tidak berusaha untuk mencapainya. Kita sebagai pemimpin sekolah jangan perlihatkan kekurangan kita, jangan perlihatkan kelemahan kita. Sebaliknya, kita perlihatkan kekuatan yang ada pada kita untuk memberikan ya rakan-rakan guru kita, rakan-rakan penolong kanan kita yang mereka berusaha ke hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini telah pun saya menyatakan ya pada rakan-rakan pengetua, rakan-rakan guru besar, ya, saya akan membantu apa yang ada ya, terutama yang bersangkutan dengan melukis mural di sekolah-sekolah. Ya, saya mohon banyak kemaafan dengan bencana yang berlaku ini. Ya, aktiviti itu tergendala. Saya tidak dapat melaksanakan dengan sepenuhnya. Dan ada sekolah yang telah pun dibuat, ya, telah pun kita lukiskan mural, dan ada yang sudah dalam perancangan kita dan telah pun dijadualkan, namun tidak dapat kita buat sebab pergerakan kita begitu terhalang. Jadi andainya tuan-tuan masih sudi, masih ada ruang, masih ada peluang, ya, boleh memaklumkan kepada saya mana pada bila-bila masa. InsyaAllah saya akan datang untuk membantu tuan-tuan, dan ini merupakan kerja amal saya, dan saya tidak meminta apa-apapun, hanya untuk menolong sekolah saja, sebab saya mau bakti dan usaha saya dikenang sampai bila-bila. Itulah janji saya. Jadi saya harapkan tuan-tuan jangan kecil hati, jangan marah, ya, jangan susah hati. InsyaAllah ya, saya walaupun saya tidak lagi bersama dengan tuan-tuan sebagai pendidik di Pejabat Pendidikan daerah Kota Merudu, namun walaupun saya berada di luar, andainya tuan-tuan masih memerlukan saya, InsyaAllah saya datang. Saya tetap boleh bersama dengan tuan-tuan juga. Tuan-tuan dan puan-puan, para pengetua, ya, para guru besar, ya, serta rakan-rakan cikgu yang ada di sekolah, ya, saya mohon banyak kemaafan serta keampunan daripada tuan-tuan, ya, sepanjang kita bersama, ya. Ada yang sempat saya tegur, ada yang sempat tidak saya sempat tegur, terutama cikgu-cikgu, ada yang saya kenal dan mungkin ada yang saya tidak kenal lagi, ya. Saya minta maaf banyak-banyak, dan sesungguhnya cikgu-cikgu sekalian adalah rakan karib saya dalam pendidikan. Ya, InsyaAllah ya, ada umur yang panjang, kita boleh berjumpa lagi InsyaAllah. Jadi saya minta maaf dan saya undur diri daripada
arena pendidikan ini, dan sesungguhnya apa yang baik yang saya berikan ya itu merupakan teladan yang boleh diikuti. Tetapi apa yang tidak begitu baik, yang kurang, merupakan satu kelemahan daripada saya. Saya harapkan tuan-tuan tolong tinggalkan ya, jangan amalkan dan jangan terikut-ikut. Kebanyakannya saya suka juga bergurau dengan tuan-tuan ya. Kadang-kadang dalam grup WhatsApp itu ada yang nakal-nakal ya, gambar-gambar yang nakal-nakal yang saya coba pamerkan. Saya minta maaf kalau rasa-rasanya tersinggung dengan keadaan yang sedemikian ya. Jadi saya harapkan di akhirnya ya tidak ada kesempatan kita dapat bersama ya, sebab halangan-halangan COVID-19 ini. InsyaAllah pada masa akan datang, bila-bila masa tuan-tuan boleh ya berhubung dengan saya. Dan perkhidmatan saya berakhir pada 13 hari bulan April ya 2020, dan saya berkhidmat hampir 39 tahun ya. Saya kira ya rekan-rekan yang seperjuangan dengan saya seperti Encik Asirul ya, saya ingat yang lain ada yang sudah bersara, Haji Anwar sudah bersara ya, itu adalah rakan-rakan saya, dan mungkin ada lagi yang menyusul nanti ya akan bersara juga ya. Jadi itulah ya, kalau dalam Islam dia kata mati itu benar, maka kalau dalam perkhidmatan bersara itu adalah pasti dan benar. Jadi saya ingat itu saja ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua rakan-rakan BGB kerana beri kerjasama dengan saya sepenuhnya sepanjang saya berada ya bersama-sama dengan tuan-tuan. Dan perkhidmatan tuan-tuan sangat cemerlang, sangat bagus, dan maafkan saya ya dalam segala kekurangan ya, atas teguran saya, atas apa-apa juga yang mungkin saya terkasar bahasa kepada tuan-tuan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Angin senja yang membelai keheningan desa permai, ku terkenal kemesraanmu di dalam rinduku. Ku kembara berkelana dan membawa hati luka. Di manakah kan ku temui sinaran cinta suci dari desa ku merantau, ku memburu cita-cita. Walau apa rintangannya, ku coba mencari bahagia. Keluhanku
siapa mendengarkan. Mungkin esok kan ku temui sinaran cinta suci. Dari desa ku merantau, ku memburu cita-cita. Walau apa rintangannya, ku coba mencari bahagia. Keluhanku di rantauan, tak siapa mendengarkan. Mungkin esok kan ku temui sinaran